Okey, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, kali ini kita akan masuk unit 2 untuk pendidikan moral tingkatan 5 KSSM. Okey, untuk unit 2, okey, tajuk untuk unit 2 adalah ukir nama di mata dunia, jati diri berpisah tiada. Okey, untuk unit 2 ni, standard kandungan adalah dalam bidang 5 iaitu insan bermoral dan 5.2 individu lokal. Okey, dalam unit 2, okey, nilai-nilai untuk unit 2 okey, yang boleh kita masukkan dalam situasi atau soalan adalah okey, yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, hemah tinggi. Yang ketiga, harga diri. Keempat, toleransi. Dan yang kelima, patriotism. Okey, ini adalah 5 cadangan nilai untuk unit 2. Okay, kita akan lihat dulu untuk standard pembelajaran pada hari ini. Okay, diharapkan pada akhir pembelajaran, okay, murid dapat 5.2.1 menjelaskan ciri individu lokal, 5.2.2 mengenal pasti sikap individu lokal, dan 5.2.3 menghuraikan kepentingan menjadi individu lokal. Okay. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, okey, cuba kita lihat dulu apakah maksud global pelajar. Okey. Sebelum ni dalam unit 1, pelajar telah didedahkan dengan global. Tapi kali ni dalam unit 2, kita ada perkataan global. Okey, beza dia K dengan B. Okey, global. Apakah maksud global? Okey, sebenarnya pelajar, okey, perkataan global ni okay, dia berasal daripada gabungan dua perkataan iaitu yang pertama, okay, glo ni berasal daripada global. Okay, di mana pelajar dah sedia maklum dalam unit 1, kita dah belajar global bermaksud sejagat secara menyeluruh iaitu seluruh dunia. Okay, iaitu bermaksud sejagat. Okay, untuk kel ni, global yang cikgu highlightkan dengan warna biru ni pelajar. Okay, dia berasal daripada perkataan lokal iaitu setempat. Okey, bermaksud setempat. Jadi di sini lokal ni bermaksud sejagat dan setempat. Sejagat dan setempat. Setempat ni maknanya di tempat kita asal lah. Lokal contohnya sekarang berada di tempat masing-masing di Malaysia, di negeri mana. Contoh macam itulah setempat melibatkan lokal. Okey, mana global pula adalah sejagat. Okey, secara menyeluruh. Okey, kita lihat kepada apakah maksud individu lokal? Okey, tadi kita faham maksud lokal ni berasal daripada global dan lokal. Jadi apa maksud individu lokal? Individu yang macam mana ni kalau kita kata lokal? Okey, iaitu kita lihat seseorang yang mampu berdaya saing pada peringkat global. Okey, maknanya dia boleh melibatkan diri dalam peringkat yang lebih tinggi, peringkat antarabangsa, peringkat global sejagat. Tetapi dia masih berpegang teguh pada jati diri lokal. Maknanya dia masih lagi berpegang kepada jati diri asal dia, tempat asal dia. Contohnya dia berasal dari Malaysia. Tapi dia mampu berdaya saing di luar negara. Di mana lokal ni kita tahu iaitu tempat tumpah darah sendiri. Boleh faham ni pelajar apakah maksud individu lokal? Okey, cikgu dah highlightkan ada beberapa poin yang pelajar perlu ingat. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, ciri individu lokal. Okey, ada 4 ciri individu lokal. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, berdaya saing tadi berdaya saing ni maknanya dia mampu bersaing pada peringkat lokal maupun global. Lokal di sini tadi adalah pada peringkat setempat lah, di tempatnya asal ataupun di peringkat yang lebih tinggi. Contohnya, masuk pertandingan. Katalah memenangi pertandingan di peringkat kebangsaan di Malaysia dan boleh berpeluang untuk berdaya saing di luar negara. Itu contoh. Kemudian, individu yang berdaya saing ni juga, iaitu individu lokal ni tadi juga, dia boleh memberikan idea yang mencerminkan wawasan bertaraf lokal. Maknanya dua-dua idea boleh diguna pakai
di setempat ataupun sejagat. Okey, boleh diguna pakai idea yang diberikan tu. Okey, kita lihat ciri yang kedua, ada jaringan dan jalinan glokal yang baik. Okey, maknanya jaringan dan jalinan ni, okey, maknanya ada hubungan yang baik lah setempat dan juga sejagat. Okey, bagaimana? Contohnya kita lihat boleh menerima, seseorang tu boleh menerima, menghormati, mengurus kepelbagaian budaya lokal dan juga global. Maknanya dia boleh adapt, dia boleh terima budaya setempat maupun bila pergi ke luar negara pun dia boleh terima dan boleh belajar budaya di sejagat tadi, okey, di peringkat yang lebih tinggi. Okey. Individu ini juga mempunyai hubungan baik dan mampu berkomunikasi pada peringkat lokal maupun global. Contohlah pelajar, jika ada pelancong datang ke negara kita, pelancong asing, okey, jika bertanya arah, location dia tak tahu, dia tanya kita. Jadi kita ni sebagai rakyat Malaysia ni kita boleh berhubung baik dengan berkomunikasi dengan mereka melalui penggunaan bahasa lah contohnya. Okey, katalah kita boleh gunakan bahasa Inggeris untuk menyantuni pelancong tersebut. Itu menunjukkan ciri-ciri individu glokal. Salah satu contoh lah. Okey, yang ketiga, kita lihat kepada jati diri kukuh. Jati diri ni adalah dalam diri kita. Okay, bagaimana kita dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dunia tanpa mengabaikan jati diri. Contohnya macam mana? Contohnya, kita boleh sesuaikan diri bila berada di luar negara, tapi kita masih kekal kepada budaya asal kita. Dan kita boleh berfikir positif dan juga optimis. Okey, untuk yang keempat, ciri keempat, kita ada kemahiran teknologi maklumat. Okey, individu yang glokal adalah salah satu cirinya dia ada kemahiran teknologi maklumat. Okey, bagaimana tu? Okey, di mana individu ni dia boleh mengadaptasikan teknologi maklumat mengikut peredaran masa. Okey, maknanya dia boleh guna pakai IT, ICT, IT. Okay, teknologi maklumat tu ikut peredaran masa. Maknanya contohlah teknologi tersebut dia boleh kenal pasti dan boleh aplikasikan mengikut peredaran masa. Dan individu ini juga mengelakkan tidak boleh menyalahguna teknologi maklumat tersebut. Dia tahu guna teknologi maklumat tanpa menyalahguna untuk kepentingan diri atau untuk perkara-perkara negatif. Okey, pelajar. Kita lihat seterusnya, sikap individu glokal pula. Apakah sikap-sikap, contoh sikap yang ada pada individu glokal tadi? Okey, macam tadi kita ada 4 ciri-ciri. Okey, apakah sikap individu glokal pula? Okey, contoh yang pertama kita lihat, sikap yang pertama, individu glokal ni tadi, dia lebih mengutamakan budaya asal. Contoh macam kita lah, kita tahu budaya negara kita, sopan santun, masih menjaga pemakaian yang sopan dan sebagainya. Jika pergi ke luar negara, individu glokal ni, dia masih utamakan budaya dia lah. Dia tidak kata pergi ke luar negara, terus berubah, 200% berubah pemakaian, tidak sopan dan sebagainya. Okay? Di mana dia kekalkan budaya dia. Okay. Yang kedua, menguasai pelbagai bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda. Di sini pelajar, dia boleh menguasai bahasa kebangsaan kita lah. Bahasa Melayu, bahasa Melayu. Dan masih lagi boleh belajar bahasa lain seperti bahasa Inggeris. Mahupun ada kita tahu pelajar kita, pelajar Melayu yang pergi ke sekolah SJKT, SJKC, belajar bahasa Cina dan ke bahasa Tamil. Okay, tak ada masalah kat situ. Boleh belajar pelbagai bahasa. Okay, yang ketiga, mengekalkan jati diri walaupun bersaing pada peringkat global. Yang ini maksudnya adalah melibatkan pertandingan di peringkat yang lebih tinggi. Kita masih menerapkan unsur-unsur asal negara kita pelajar. Asal budaya kita. Contohnya mungkin dari segi reka fashion pakaian. Mungkin kita boleh gambarkan yang kita dari negara kita, rekaan kita tu masih lagi ada jati diri kita lah.
walaupun kita ni pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, yang keempat, yang tadi menyesuaikan teknologi global dan teknologi tempatan. Yang inilah tadi, yang dalam ciri tadi mengadaptasi tadi tu, di mana kita boleh sesuaikan teknologi yang mengikut peredaran masa. Okey, seterusnya pelajar, kita perlulah sikap individu lokal ni mengutamakan produk tempatan berbanding produk antarabangsa. Kat sini kita lihat kempen belilah barangan buatan tempatan. Kenapa nak kena utamakan produk tempatan? Kerana kita tahu produk tempatan dia lebih jimat, dapat menjimatkan perbelanjaan keluarga dan boleh meningkatkan imej negara. Dan di samping itu boleh memajukan industri tempatan dan menyemai semangat patriotik. Kita boleh mengutamakan produk tempatan berbanding produk antarabangsa lah. Contohnya pakai kereta tempatan kita, iaitu Proton contohnya. Dan akhir sekali, antara contoh sikap individu lokal adalah menjaga nama baik negara ketika berada di luar negara. Maknanya kita perlu tahu jaga harga diri kita, harga diri kita tahu, jaga maruah diri kita dengan mematuhi peraturan dan undang-undang ketika berada di luar negara. Okey, kita lihat seterusnya adalah kepentingan. Apakah kepentingan jika kita menjadi individu yang lokal? Kat sini ada 4 kepentingan. Yang pertama, kita lihat membentuk individu kreatif dan inovatif. Apa itu contoh? Macam mana tu? Contohnya, dapat melahirkan jika kita menjadi individu yang lokal, dapat melahirkan individu yang mempunyai sikap dan pemikiran kualiti tinggi. Maknanya kita ada kualiti lah dari segi sikap dan kita punya thinking, pemikiran kita. Dan bila kita ada sikap dan pemikiran yang berkualiti tinggi, kita akan jadi individu yang berilmu dan berkemahiran dalam membuat keputusan. Maknanya kita bijak membuat keputusan. Yang kedua, meningkatkan imej negara. Di sini kita lihat kepada imej negara pelajar. Imej negara. Jika kita jadi individu lokal, imej negara kita di pesada dunia dapat ditingkatkan. Contohnya kita mampu bersaing dengan negara luar. Dan bukan setakat mampu bersaing, malahan boleh mencapai prestasi yang cemerlang. Contoh kita lihat kepada kita ada figura kita adalah Datuk Nicole and David. Dia adalah pemain squashy. Dia menjadi juara dunia di peringkat antarabangsa. Malahan nama negara kita dapat diharumkan oleh beliau. Ini contoh meningkatkan imej negara di persada dunia. Kita lihat yang seterusnya, yang ketiga. Kepentingan individu lokal juga adalah boleh menghadapi, mampu menghadapi cabaran lokal. Apa contoh? Contohnya mengekalkan identiti lokal dan mampu menghadapi cabaran lokal. Maknanya kita dapat menghadapi rintangan, tapi dalam masa sama kita kekalkan identiti lokal kita. Yang keempat, melestarikan pembangunan negara dan modal insan. Individu yang lokal dapat memberikan sumbangan progresif dalam pembangunan negara. Maknanya apa-apa sumbangan idea yang boleh mengembangkan lagi negara kita pelajar. Di mana kita boleh berfikir di luar kotak dari segi ilmu, tindakan, disiplin dan juga wawasan untuk membangunkan negara kita sendiri. So jadi kat situ ada 4 pelajar, 4 kepentingan jika kita menjadi individu yang lokal. So kita untuk hari ini bahagian 1, unit 1. Kita dah habis untuk bahagian 1 pelajar. Unit 2, maafkan cikgu, unit 2. So untuk latihan
bagi unit 2 bahagian 1, kita lihat. Okay, ini adalah soalan struktur 10 markah bahagian A. Okay, kita cuba lihat soalan. Okay, maklumat di bawah berkaitan dengan individu glokal. Okay, individu glokal yang dihasratkan ialah seseorang yang mempunyai ideologi tempatan. Ideologi maknanya idea pelajar. Dan antarabangsa dalam menguruskan kehidupan seharian. Okay, sikap glokal merupakan aspek penting untuk menghadapi dunia yang semakin mencabar. Jadi petikan ini, maklumat ini berkaitan dengan individu glokal. Okay, kita lihat pada soalan A. Berdasarkan maklumat di atas, apakah maksud individu glokal? Ini cikgu dah terangkan tadi. Okay, apakah maksud individu glokal? Ini adalah tahap penguasaan 1, 2 markah. Okey, untuk B, huraikan satu ciri individu glokal. Okey, ini TP1, 2 markah. Dan untuk C, nyatakan 2 sikap individu glokal dalam kehidupan seharian. Okey, TP2. Dan untuk D, jelaskan 2 kepentingan menjadi individu glokal untuk menghadapi dunia yang semakin mencabar. Okey pelajar, semua ni cikgu dah bincangkan tadi. Okey, kat sini kita ada 10 markah untuk D 4 markah. Okey, dia nak 2 kepentingan. Okey, untuk C tadi 2 markah, 2 sikap sahaja. Dan untuk B, 1 ciri kena bagi dan huraikan. Okey, kita cuba lihat kepada soalan, jawapan. Okey, cadangan jawapan. Okay, pelajar boleh tulis jawapan yang lain. Okay, cikgu akan terangkan berikut adalah cadangan jawapan untuk A. Okay, ini tadi memang dah ada pelajar dekat bahagian yang cikgu terangkan mula-mula sekali maksud individu glokal tadi. Iaitu seseorang yang mampu bersaing, berdaya saing pada peringkat global tetapi berpegang teguh pada jati diri lokal iaitu tempat tumpah darah sendiri. So di sini awak akan dapat 2 markah. Okey, ciri individu glokal. Kita boleh ambil lah satu ciri pelajar. Contoh kita ambil berdaya saing and then huraikan. Okey, individu yang berdaya saing tadi tu, individu yang mampu bersaing pada peringkat lokal iaitu setempat dan juga global. Okey, sejagat atau antarabangsa. Okey, yang kat sini untuk satu ciri, 1 markah. Okey, individu sampai perkataan yang global tadi adalah huraian dia. Okey, kita lihat kepada seterusnya C. Okey, dia nak 2 sikap individu nyatakan je. So senaraikan, kita bagilah 2 sikap. Contoh tadi mengutamakan budaya asal, 1 markah. Yang kedua, menguasai pelbagai bahasa tanpa mengabaikan bahasa kebangsaan dan juga bahasa ibunda. Itu contoh. Okey, dan D, jelaskan 2 kepentingan. Maknanya kena bagi 2 kepentingan, setiap satu kepentingan huraikan. Okey, kalau kita jadi individu glokal, apa kepentingan tadi? Tadi cikgu pun dah terangkan. Okey, yang pertama, kepentingan pertama tadi dapat meningkatkan imej negara lah di pesada dunia. Ini kita buat huraian. Okey, seseorang individu mampu bersaing dengan negara luar dengan menunjukkan prestasi cemerlang. Okey, yang kedua, kepentingan kedua, okey, boleh tulis dapat menghadapi cabaran glokal. Okey, seseorang individu, huraian dia seseorang individu mampu mengekalkan identiti setempatnya, identiti asal dia, okey, itu lokal. So kat sini dapat 4 markah. Okey pelajar. So pelajar cuba buat latihan, okey, boleh tulis jawapan sendiri. Okey, dan kita akan jumpa lagi untuk bahagian 2 nanti, unit 2. Okey, untuk unit 2, okay, cikgu akan selitkan dengan contoh soalan, struktur ataupun esei nanti. Okay, terima kasih pelajar.